Coronavirus menjadi satu isu sekarang ni, yang mana netizen bergaduh di antara sama sendiri. Bergaduh apa ni? Majlis fatwa dah selesai dah masalah. Oh dah, ustaz ni kata macam ni, syekh ni kata macam ni. Itu pandangan dia. Kita meraihkan pandangan dia, tak ada masalah. Tetapi kita kena ingat sejarah yang pernah berlaku di dunia, bukan di tanah Melayu, di dunia, ketika tahun 1317. Ini bukan norma baru. Kita yang meletakkan sebagai norma baru. Kenapa? Semayang jarak, kerana semayang tutup mulut. Pakat jadi hebat-hebat belaka, pakat kopi paste. Tapi bagus jugalah norma baru ni. Sebab apa? Netizen Malaysia dah mula belajar pasal agama lah. Walaupun ilmu tu copy paste lah kan. Dia macam ni, Syekh memang nak cerita gambar. Jabatan Mufti, tak kira lah apa negeri pun, Kedah ke apa ke, mengeluarkan kenyataan semayang jarak. Semayang jarak tu memanglah dia, apa pun yang Nabi kata, Nabi suruh rapatkan saf. Nabi suruh kita apa? Nabi suruh kita perbetulkan saf, rapatkan saf, jangan ada lubang di celah-celah. Maksud kata kena rapat lah semayang tu. Saf tu kena rapat lah. Tapi dalam hal keadaan tu, perbuatan tu adalah sunnah. Sunnah. Jika berlaku penjarakan, itu adalah makruh. Tapi Imam Nawawi rahimahumullah ta'ala pun ada menceritakan, mensyarahkan kisah ni, mensyarahkan mengenai hadis ni. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata, jika berlaku sesuatu, harus dipisahkan. Bukan dipisah tu maksud kata seorang duduk polu pokok ni, seorang duduk polu pokok ni. Maksud dia jarakkan dah. Sekarang ni kita duduk dalam zaman yang penuh dengan pancaroba. COVID-19 melanda negara kita. Bukan kata Malaysia, Indonesia pun kena, Thailand pun kena, Brunei pun kena. Bukan kata Malaysia. Cuma kita dalam Malaysia ni duk jadi cempaka teruk sangat. Pasal apa? Mempersalahkan majlis mufti, hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak tu hamba kena. Hamba kena ke? Lepas tu duk buat, duk tambah pula cerita kata ni adalah fitnah Dajjal. Syekh, Dajjal punya fitnah ni, masa dia ada nanti baru dikira fitnah Dajjal. Masa dia berjalan depan hampa, dia kata aku ni Tuhan, hang nak sembah aku ke tak mau sembah aku? Kalau hang tak sembah aku, belah kanan aku, belah kiri aku ni ada neraka, belah kanan aku ni ada syurga. Kalau hang mengaku kata aku Tuhan, hang masuk belah kanan syurga. Kalau hang mengaku kata aku bukan Tuhan, hang masuk belah kiri neraka. Nabi cerita dah hal keadaan ni. Allah bagi satu peraturan alam, bila kita langgar maka kita akan mendapat. Sebab apa? Ada satu kisah, cerita yang diceritakan oleh Al-Alim Al-Syekh Dr. Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah ni, dia ni dulu mufti dia di Mesir. Jadi mufti yang menjadi rujukan dunia lah. Dia ni pun bukan biasa-biasa. Pernah ulama pun bisa kata, kalau ada lagi mazhab, maka akan ada mazhab Ali Jumaah. Bukan nak maksud kata dia ni alim lah. Dia ni alim. Jadi dia pun menceritakan tentang norma baru yang digembar-gemburkan dalam dunia ketika ini. Apa dia? Dia kata pada tahun 1317, masa tu zaman Sidi Ibnu Hajar Asqalani, ketika tu berlakunya, dah hampa boleh cek dalam Wikipedia, petik 1317 Masihi. Dia bubuh tajuk atas nama tu apa, Black Death. Black Death. Jadi bila berlakunya kisah ni dengan wabak yang datang daripada 3 ekor tikus je, naik satu kapal turun ke Itali. Tikus tu pun turun Itali, menyebarkan wabak. Dan wabak tu pula
melanda ke seluruh dunia, termasuklah Eropah dan juga China. Sehingga kan di China, kematian menjangkau sampai 1/3 rakyat China mati. Ini dia panggil alami, hukum alam. Virus yang menyerang di China tu mati habis. Eropah 2/3 mai masuk ke Mesir, serang di Mesir, habis ramailah. Sehingga akan dicatatkan satu hari angka kematian tu nisbah dia 18 orang dalam masa satu hari. Ramai yang mati. Penyakit ni dia melanda selama 2 tahun. Jadi berbodong-bodonglah manusia depa keluar. Ada ulama yang mengeluarkan kenyataan, kalau dah jadi macam ni kita jangan ke mana-mana, kita duduk di rumah, kan. Dah ada yang bantah, kata tak apa, kita keluar mana boleh, kita kena minta dengan Allah, minta Allah angkat bala ni naik ke atas. Maksud kata Allah habis buanglah bala ni, tak usah duk simpan kita lah, habis buang bala ni. Jadi mereka pun berhimpun ramai-ramai, buatlah majlis doa beramai-ramai. Kena habis semua, habis pakat mati habis. Banyak alim-alim yang meninggal, banyak orang-orang yang meninggal sebab ni. Sebab tu hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut, la darar wa la dirar. Jangan kamu memberi masalah pada diri kamu dan juga memberi masalah kepada orang lain. Maksud kata dalam hadis ni, majlis-majlis mufti sekarang ni dia berpegang dengan hadis ni, la darar wa la dirar. Jangan, jangan. Dah tahu virus COVID ni dia boleh radius dia sampai 1 meter, sampai 5 meter. Ada kata 3 meter, ada kata 5 meter. Why not kita sebagai orang yang mentaati agama Allah, kita jaga hal keadaan ni. Hukum untuk semayang dalam satu saf rapat adalah hukum dia sunnah. Jika direnggangkan berjarak ataupun orang kata apa, terputus saf mana, bukan istilah kita lah, walhal terputus saf tu maksud dia lain. Jika kita berjarak ni, hukum dia dalam makruh. Dan dijawab oleh Imam Nawawi, hukum rapatkan saf ni adalah sunnah. Dan jika kita menjarakkan, itu adalah makruh. Tetapi jika ada permasalahan yang boleh menyebabkan benda tu, makna kata semayang tadi ni kena jarak, itu tidak jadi makruh. Sehinggalah habis wabak yang berlaku. Dan selepas pada tu, wabak ni dah tak ada dah. Kalau duk buat semayang jarak, tu tak boleh lah, makruh lah. Kena rapat balik lah. Jadi kita sekarang ni duduk dalam keadaan zaman tengah mengalami permasalahan dunia ni. Tengah mengalami virus. Jadi Islam ni bukannya agama yang kalau suruh buat ibadat ni hang kena macam tu semata-mata. Dah, bukan macam tu. Hang semayang tak boleh berdiri, hang duduk. Sah semayang duduk hang. Kalau hang tak boleh diri, kalau hang tu boleh diri saja nak semayang duduk, tu tak sah. Kita memahami sesuatu hal tu mestilah kena ada syarah dia. Jangan faham satu sederek macam tu je, payahlah. Dan netizen pula jangan cuba memandai-mandai untuk melagakan di antara para alim-alim. Tak kena cara macam tu. Tak elok orang buat macam tu. Dan jangan pandai-pandai pula duk pergi kata ni fitnah Dajjal. Dajjal tak ada lagi, tak ada fitnah. Hari Dajjal ada, baru ada fitnah. Hari Dajjal ada, baru ada. Hari Dajjal tak ada, jangan sebut fitnah. Ini adalah masalah alam, environment. Hamba sebut alam pun hamba tak tahu. Environment aku sebut senang.
Jadi ini adalah masalah environment yang melibatkan dengan dunia. Kita jaga kita. Bila kita jaga kita, Allah akan jaga kita. Ini dia panggil konsep tawakal. Kalau tawakal, dia ada beza tawakal dengan tawakal. Tawakal ni umpama dengan orang keluar rumah tak tutup pintu, dia minta Allah jaga rumah dia. Itu bodoh nama dia. Tapi kalau tawakal, kita kunci pagar rumah, kita tutup elektrik bagi elok, kita pesan dekat jiran tetangga, lepas tu kita serah dekat Allah. Itulah dia panggil konsep tawakal. Jangan membabi buta nak buat sesuatu hal. Kadang-kadang tengok netizen menyalahkan majlis fatwa ni. Allahu Akbar. Kan kata fatwa ni baru mai. Fatwa ni dah lama dah. Dah terjadi lama dah. Cuma keadaan tu kadang-kadang saja ada. Jadi dia panggil fatwa aridah. Fatwa yang baru timbul. Baru timbul itu bukan maksud kata baru nak ada. Sebelum ni tenggelam sebab tak ada benda tu, tiba-tiba timbul balik. Timbul balik tu dia panggil fatwa aridah. Fatwa yang baru naik balik. Jadi kita jangan terlampau melulu untuk menyalahkan mereka-mereka yang bertukar lumus untuk memudahkan ibadah kita. Kita belum ada kluster masjid. Kita tak ada tahu kluster masjid. So kita jaga hal yang berlaku sekarang. Jangan sampai orang persalahkan agama kita. Sekarang ni di Malaysia ni ramai dah orang sikit-sikit. Ni Islam. Ni Islam. Ni Islam ni. Tu Islam. Tu Islam. Bila ada orang agama yang cuba nak selamatkan institusi agama kita, why not kita support? Kita ni masyarakat umum. Patutnya kita patuh dengan mereka. Jangan kita maki hamun mereka. Orang duduk majlis fatwa, mufti-mufti ni bukan makan gaji buta. Hampa jangan duk samakan depa dengan hak yang lain-lain. Depa ni hari-hari bincang macam mana nak selesaikan isu ni, macam mana nak selesaikan isu tu, macam mana nak selesaikan isu sana. Kita dengan mudah aja. Kopi sepotong hadis, boh. Kopi sepotong hadis, boh. Dalam hal keadaan kita pun tak tahu apa dia hadis tu nak cerita. Kita baru belajar matan arba'in. Terus kita kata dekat orang macam tu macam ni. Kawan tu mengaji bukan kata matan arba'in. Matan arba'in tu masa dia mengaji katan 1. Hang umur 41 baru nak mengaji matan arba'in. Terus hang nak pergi kata dekat ulama tu. Allah, hebat hang ni. Ngaji ilmu copy paste lah. Imam Nawawi, Imam Sayuti, imam yang muktabar yang lain-lain. Depa tu mengaji, merantau bawa anak bini pergi mengaji. Hang mengaji dalam Google, hanya dengan 5 minit hang baca terjemahan. Hak yang hang copy paste pun terjemahan. Bukan hang copy paste hak yang matan hadis tu. Hang copy paste terjemahan. Lepas tu hang claim kata apa? Kata sekian-sekian macam ni. Tak boleh lah. Ilmu Allah ni lain. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata mudah aja. Hang nak dunia, hang kena ada ilmu. Hang nak akhirat, hang kena ada ilmu. Hang nak dunia akhirat pun hang kena ada ilmu. Ni Imam Syafi'i besar. Jadi kenapa kita dalam hal keadaan ni nak tuding dia sana sini berhenti sat jadi ahli majlis fatwa bergerak ni. Sebab apa? Orang yang mengaji di majlis orang yang menjadi mufti ni depa bukan kecil-kecil anak. Walaupun rambut sudah beruban, dahi sudah berkerut, tapi depa tu hari-hari mentafsirkan, mencari jalan bagaimana nak menyelesaikan permasalahan yang berlaku pada umat Islam yang berada di Malaysia khususnya. Kenapa kita nak maki mereka lebih kurang? Kerana isu semayang jarak. Kerana isu semayang tutup mulut. Abang, buka balik kitab-kitab yang lain-lain. Jangan kita terus claim satu-satu benda.
yang membuatkan perpecahan di kalangan umat Islam yang ada. Kita jangan berperang lagi. Cukuplah dengan perang politik. Cukuplah. Jangan kerana dengan masalah COVID ni kita nak berpolitik lagi. Hang Pakatan Harapan ke, hang keadilan ke, hang PAS ke, hang UMNO ke. Dalam masalah ni, mari kita sama-sama ikut apa yang telah disarankan untuk menjadikan agama kita dipandang mulia. Faham? Jaga agama kita. Kita jaga kita, Allah jaga kita. Kalau kita harap dekat Allah nak jaga kita, kita tak jaga kita, jaga-jagalah kita.